واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada episod 217 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada 3 lagi ayat daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, untuk membekalkan panduan kita bagaimana berada di atas jalan al-haq, untuk berada di atas jalan kebenaran, dan al-haq itu juga adalah tujuan kehidupan kita agar perjalanan kita adalah menuju pada tujuan yang benar, menuju kepada al-haq, iaitu nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. kita nak menyambung balik kepada wajah-wajah sugul dan juga syukur yang berseri ataupun yang takut tidak terperi. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan 3 ayat apakah sinopsis ringkasan pada hari ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-106, 2 keadaan manusia semasa hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-107, ayat ke-107, keadaan dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat 108, Allah menyatakan kemuliaan Nabi dengan pemberian wahyu, dan inilah kesimpulan untuk sama-sama kita perhatikan bersama pada hari ini. Kita baca ayat 106 hingga ayat 108 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini, saat dan ketika ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi My Quran Time kita. Alhamdulillah, pada hari ini ayat 106 hingga 108 pada muka surat yang ke-63, sebagaimana sinopsis yang telah kita dengar sebentar tadi. InsyaAllah dapat sama-sama membantu kita untuk menghayati ayat-ayat yang akan dibaca sebentar nanti, insyaAllah. Sama-sama kita hayati, kita dengar dengan betul-betul. Moga-moga kita dirahmati Allah dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman daripada ayat-ayat yang kita baca, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما
للعالمين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 106 hingga 108 untuk sama-sama kita memberi perhatian bagaimana dalam halaman yang ke-63 ini Allah membawakan kepada kita bagaimana untuk melakukan transformasi. Kita sudah pun melihat pada ayat 102, transformasi ada 3 perkara. Yang pertama ialah dengan kita membina takwa, kesedaran takwa, sensitif kepada hak-hak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua dinyatakan pada ayat 103 ialah dengan kita berpegang benar-benar kepada Al-Quran secara keseluruhan, dengan kita cuba membacanya benar-benar dan kemudian kita menghayatinya keseluruhannya. Dengan kesan daripada Al-Quran, Allah nyatakan pada ayat 103, Al-Quran menyatukan manusia, Al-Quran menyebabkan kita ini wala tafarraqu, tidak berpecah. Jika katakan di kalangan umat Islam sendiri pun berpecah, itu tandanya bahawa orang yang berpecah itu adalah orang yang tidak benar-benar berpegang kepada Al-Quran, ataupun Al-Quran itu adalah Al-Quran yang penuh dengan kebencian, padahal Al-Quran tidak pernah membawa idea tersebut. Makin mengenal Al-Quran, makin mengenal kepada Ar-Rahman. Itu adalah formula yang kita akan belajar pada surah 55, surah Ar-Rahman. Baik, dan formula ketiga yang Allah nyatakan pada ayat 104 ialah untuk seseorang itu menyeru, Ustaznya, mesti menyeru kepada al-khair, iaitu kepada agama Islam ini sendiri, dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perkara ketiga ini perlu dibuat kerana kalau kita sudah baca Quran, kita tidak berpecah, tetapi kita tidak mengajak orang kepada Islam dan kebenaran, kesannya ialah kebenaran yang ada dalam diri kita itu tidak mantap, kerana ianya tidak diajarkan. Ini yang kita belajar daripada surah Al-Baqarah, di mana Nabi Adam itu diajar dan mengajar. Itu adalah formula bagaimana seorang Bani Adam itu, anak-anak Adam ataupun cucu-cucitnya, untuk terus menjadi seorang khalifah di atas muka bumi. Tidak boleh sekadar belajar, tidak sekadar baca Quran ataupun tahu tentang takwa, tapi perlu ia disebarkan. Jadi Allah membezakan dua kumpulan yang benar-benar berpegang kepada 3 formula transformasi ini, dan satu lagi kumpulan yang tidak memegang kepada formula transformasi perubahan diri ini, sehingga kan Allah membawakan yauma tabyaddu wujuh. Pada hari tersebut ada satu kumpulan wajahnya berseri, Ustaz, ya. Tabyad ni diistilahkan sebagai putih berseri. Mengapa putih berseri? Di dalam tafsir dinyatakan kerana bila dibangkitkan nanti, rupa-rupanya senarai amalan-amalannya itu adalah bertepatan dengan takwa, dengan panduan Al-Quran dan mengajak manusia. Manusia berubah tak berubah itu lain cerita, tetapi terus mengajak, proses itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah wajah kumpulan yang pertama. Wataswaddu wujuh, dan satu lagi kumpulan adalah bermuram durja, hitam. Kerana apa? Kerana mereka diberi ancaman, Ustaz. Jadi lebih kurang kalau anak-anak kita, kalau dia dapat keputusan cemerlang tu, dia akan berseri-seri. Tapi kalau keputusannya tak dapat sijil, dia akan sugul. Tapi itu akademik lah, Yang kita sedang bincangkan sekarang ini adalah untuk semua. Untuk semua, kalau katakan kita mengikuti kepada 3 perkara yang dinyatakan pada halaman 63 ini, maka insya-Allah menjadi orang yang mukanya berseri. Kerana apa? Kerana mendapat tawaran ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mak beritahu ataupun ayah beritahu pun dapat 10A, dapat hafal Quran, mak bagi duit raya nanti lebih, kan, anak berseri-seri, kan, dia akan berseri-seri walaupun ketika nak menjalani perkara tersebut, nak menghafal ke nak belajar ke, memang tough, tetapi itu hanyalah proses. Hasilnya itu adalah amat-amat berbaloi. Jadi Allah menyatakan tentang orang yang muka hitam ini, bermuram durja ini, fa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum, orang-orang ini dibawakan dan ditanya oleh para malaikat, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu ini kufur selepas diberikan keimanan? Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, rasakan azab atas apa yang kamu kufurkan. Jadi ayat 106 ini menceritakan kepada kita, Ustaz, dia bukan sekadar orang tu diberi azab, tapi ditekan psikologi dia. Ditekan psikologinya dan diingatkan balik tentang iman pernah datang. Iman pernah datang, Allah bagi Quran, Allah bagi Rasul, Allah bagi kesedaran takwa, Allah beri kesedaran berpegang pada tali Allah. Ada orang yang ajak kepada kebenaran, tapi semua
peluang-peluang iman ini tidak disyukuri. Istilah tidak disyukuri inilah akafartum ba'da imanikum, dan akhirnya rasakan azab kerana bila datang nikmat-nikmat Quran, Rasul dan sebagainya, ia pernah dikufuri di dunia dahulu. Jadi nikmat paling besar itu tidak disyukuri, maka diteruskan lagi azab itu bila sampai di akhirat nanti. Yang kita doa, Allah jauhkan kita dan jauhkan kita daripada azab ini dengan kita selalu bersyukur bersama Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat bagaimana mereka yang wajah berseri, apakah sifat-sifatnya untuk kita sama-sama mengambil tindakan kita selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Kita melihat pada ayat 106 hingga ayat 108 untuk kita memahami bagaimanakah kumpulan manusia. Ada dua kumpulan manusia yang berlaku di akhirat nanti, dan berita ini sudah tentunya ia bukan khabar daripada Nabi, bukan sekadar datang daripada mana-mana penceramah motivasi, tetapi ia adalah khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sumber keimanan untuk sama-sama kita menghargai keimanan pada hari akhirat, dan ianya akan diterjemahkan ke dalam amal dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dalam ayat 106 sebentar tadi dinyatakan tentang dua kumpulan. Kumpulan wajahnya berseri Ustaz ya, dan satu lagi wajahnya hitam durja. Dinyatakan pada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kufur, tidak mensyukuri kepada iman yang dibawakan. Iman untuk bertakwa, iman untuk berpegang kepada Al-Quran, iman untuk menyeru manusia kepada jalan kebaikan, iaitu Islam dan iman itu sendiri. Jadi bila ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan, sebenarnya itu adalah buah ataupun benih-benih iman yang jangan dinafikan, jangan dikufurkan, kerana ini adalah perkataan yang diberikan kepada mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang berwajah seri, bagaimanakah penerangannya, apa yang berlaku pada mereka? Ayat 107 kita baca bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita berpindah pada ayat 107 berkaitan dengan wajah Ustaz Faz. Ya. Bila sebut wajah ni, manusia ni biasalah sangat pentingkan wajah lah kan. Betul. Sehingga kalau kita lihat manusia dia akan selamatkan muka dia dahulu. Kalau apa pun berlaku pun, yang lain kena tak apa, tapi biar muka selamat dahulu. Kan? Sebab tu kalau kita lihat produk-produk kecantikan memang lakulah. Antara memang laris lah sekarang ni. Memang sebut pasal kecantikan je, wajah je memang orang sanggup habis duit. Betul. Jadi kita nak kaitkan dengan ayat ni, insya-Allah. Safar saya baca dulu lah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat yang ke-107. Dan ada pun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Jadi di sini bercerita tentang orang yang berwajah seri Ustaz ya. Kalau ada ramai manusia yang akan pergi ke kedai-kedai alat kosmetik itu untuk pastikan wajah yang terbaik. Sebenarnya bagaimana nak pastikan wajah terbaik itu di dunia, okey nak jaga, tapi pastikan, Allah beri perhatian di sini, pastikan wajah terbaik yang tidak akan berkrepot Ustaz ya, yang tidak akan berkeriut, yang tidak akan ada jerawat apa sebagainya, yang kekal forever hanya di akhirat. Ya, istilah di sini adalah hum fiha khalidun. Di atas dunia ni tak ada Ustaz. Ya, orang letak botox lah, orang letak apa sebagainya pun sebenarnya tak pasti di akhirat sana nanti wajah itu tetap lagi berseri dan putih ya. Yang kena kena putih-putih itulah kan. Tidak, itu bukan formula dia. Jadi formulanya macam mana? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, wajah mereka itu berada pada rahmat Allah. Dalam Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi menyatakan apa rahsia mereka berwajah seri, kerana ketika buku catatan amal mereka dibentangkan, mereka melihat rupa-rupanya amal kebaikan mereka melangkau daripada amal keburukan. Ini yang rahsianya Ustaz. Rahsianya itu takwanya bertambah, dia berpegang kepada Al-Quran, dia tidak berpecah dan memecahkan orang-orang yang membuat kebaikan, dan yang ketiganya dia sentiasa ajak orang seramai mungkin orang kepada al-khair, iaitu Islam. Maka bila dia tengok balik, rupanya wah, saya tak banyak amal, tapi disebabkan saya ajak orang untuk berbuat kebaikan, saya buatlah sikit-sikit mana yang saya mampu, amalan orang tu masuk dalam akaun dia, dia rasa wah berseri-seri melihat perkara tersebut, dan itu mengundang kepada fafi rahmatillah, mengundang kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah inilah ideanya Ustaz, kita diizinkan
pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah rahsia bagaimana untuk berseri muka di akhirat nanti, ya. Dan kalau katakan berapa bayar, berapa kena bayar untuk dapat muka berseri yang forever ini, bayarannya Ustaz, dia boleh jadi mahal, boleh jadi murah. Tapi sebenarnya syurga mana ada murah kan? Takwa bukannya sekadar kita bagi RM1 saja kan, harapkan tahun depan baru bagi RM1 ataupun setiap Jumaat saja. Takwa itu ialah bila sahaja ada seruan untuk berkorban, kalau masa raya haji ke, pada setiap masa, setiap hari infak, maka itu adalah lambang kepada takwa. Kalau orang cakap bahawa wah mahal juga syurga ni, memang mahal. Lebih mahal daripada pelaburan untuk memastikan muka itu cantik dan juga putih apabila berada di atas muka bumi ini. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, dan lebih daripada itu dinyatakan bahawa di akhirat nanti orang beriman, ahli kitab dan kaum munafik, mereka itu bila diperintahkan untuk berkumpul, orang beriman boleh bersujud, Ustaz. Diberikan amalan, diberikan tahu ganjaran, mereka bersujud kepada Allah kerana mereka dulu selalu bersujud di atas muka bumi. Itu yang kita selalu kena buat, Ustaz, ya. Kalau boleh sebanyak mungkin sujud kita kepada Allah di atas muka bumi ini, kerana itu adalah password untuk kita mampu bersujud di hadapan Allah, dan lepas itu diizinkan untuk berseri bila kita bangun daripada sujud itu menuju kepada syurga. Orang munafik kepada ahli kitab, apa yang berlaku? Diminta untuk bersujud, Ustaz, ya. Bila diminta sujud, tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Mengapa? Kerana bukan kerana boleh dipaksa-paksa, itu kesan daripada di dunia dahulu mereka tidak mahu bersujud. Jadi ini mesej kepada kita semua bahawa kita kena banyak bersujud. Kalau ada ahli keluarga kita ataupun ada rakan-rakan kita kata, saya ni nak jamak semua sekali, kan, maghrib, isyak apa semua satu kawasan, ya, ataupun saya tunggulah waktu dah umur bertambah nanti baru saya nak bersujud. Khawatir nanti kita tak dapat bersujud di hadapan Allah. Orang yang tak dapat bersujud, dalam tafsir Imam Qurtubi ini, mereka yang tidak dapat bersujud ini, mereka bersedih dan wajah mereka menjadi hitam, ya. Jadi ini adalah balasan kepada mereka yang tidak mahu bersujud kepada Allah ketika Allah menyuruh sujud di atas muka bumi ini. Kita ada pilihan, tapi di akhirat nanti kesannya itu akan terjelma apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu ayat 107, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka berseri-seri. Pasal nak melakukan amal takwa ni, Ustaz, bukan setiap masa berseri-seri. Kan, kita nak solat, bila kita dah makan ke, berborak-borak dekat restoran ke, dekat rumah tengok TV apa ke, bila Allahu Akbar, kita pun kena tukar, kan, tutup channel ke, pergi bangun, tak ada berserinya, kan. Kita alah dah pergi, kan. Tetapi kerana kita mengutamakan takwa, haqqa tuqatih pada ayat 102, Allah gantikan dengan muka berseri kerana di dunia ini memilih takwa yang tak semestinya berseri. Nombor satu. Yang keduanya bercakap tentang Quran, nak belajar Quran, dan bila makin dekat dengan Quran, kita tidak mahu berpecah belah. Ada orang berpecah belah, kita cuba menyatukan, kita cuba mengamankan. Rupa-rupanya di dunia ini kalau berpegang pada Quran tu kena berkerut-kerut, Ustaz. Kalau baca Quran pun dah ditegur oleh cikgu, kan berkerut-kerut muka. Rupa-rupanya kerutan itu akan diganti dengan wajah berseri. Kan, berbanding dengan kalau tadi pergi kedai kosmetik itu berseri, tak semestinya berseri di akhirat. Tapi siapa memilih untuk bersama Al-Quran dan istilahnya apa, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang kepada Al-Quran itu semuanya, kita belajar satu-satu, kemudian kita nak berpegang nak amalkan setiap secara keseluruhan, berkerut, tetapi akhirnya kita akan jadi orang yang berseri. Dan nombor tiga apa? Iaitu menyeru kepada ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nak ajak orang kepada kebaikan, kadang-kadang orang tak suka, orang kata nak tunjuk baik sangat. Kita pun rasa muram durja. Rupa-rupanya itu berbaloi bila Allah kata hum fiha khalidun, tidak akan ada lagi rasa gelisah, muram dan durja, kerana kita sudah pun bertugas di atas muka bumi ini. Dengan rahmat Allah, kita terus bahagia di syurga nanti. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya fadhuqul azab. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah fadhuqu, daripada perkataan dhaqa, iaitu rasakan, ya. 63 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-An'am, surah Al-Anfal, surah Yunus, iaitu kerana seseorang itu mengambil ringan, tidak sensitif, tidak terasa,
tentang kepentingan takwa Quran dan juga dakwah kepada kebaikan. Dia rasakan panduan ataupun seruan Allah ini tidak penting, maka orang yang tidak terasa Allah panggil dan seru ini, maka dia akan dirasakan azab oleh Allah SWT. Macam mak ayah cakap Ustaz ni, rasakan kamu kan. Bila mak cakap gitu tu kira dah marah sangatlah tu. Dan perkataan ini akan diucapkan pada siapa yang tidak sensitif kepada seruan Allah di dalam ayat 102 hingga ayat 104 sebentar tadi. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Masya Allah. Susah juga nak habiskan. Susah Satu kan, ya. rangkap ni. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada semua peserta ataupun penonton terus setia dalam My Quran Time. Quran, salat dan infak. Kita bagi peluang Ustaz Fas rehat sekejap. Tadi dah 2 blok Ustaz Fas menerangkan kepada kita bagaimana kita nak mendapatkan wajah-wajah yang berseri-seri. Kita harap kalau kat dunia kita dah berseri, biarlah terus berlarutan sampai hari akhirat kita berseri, ataupun penat jerih payah kita di dunia berkeruk berkedut. Kalau dalam konteks nak belajar Quran, Ustaz kata apa, dah berkeruk dah, tak baca lagi berkeruk dah. Kalau baca lagi lah, ingat jugalah zaman-zaman kecil-kecil dahulu kan. Allahu Akbar. Tapi begitulah, bersusah-susah dahulu di awal-awal itu. Mudah-mudahan kita dapat kesenangan
di hari akhirat. Sebab itulah seolah wajah ni dia mewakili seluruh anggota badan kan. Betul. Sebab tu ada doa-doa yang didoakan oleh para masyayikh, imam-imam. Allahumma harrim wujuhana 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah wajahku daripada masukkan, dibakar, disentuh daripada api neraka. Wajah saja ke yang tak nak kena bakar? Tangan, badan, maknanya nak beritahu apanya, wajah ni seolah-olah macam satu mewakili keseluruhan badan kita. Mudah-mudahan wajah kita berseri-seri ketika kita meninggalkan dunia ini, sebagaimana kita lihat bagaimana orang-orang yang syahid Allah pergi tu dalam keadaan walaupun sebelum dia pergi tu dalam keadaan dia sakit, sakarat, tapi selepas pergi tu dalam lebih kurang 10 minit kita lihat wajah-wajah mereka ni seolah macam memberi isyarat, yang senyum kita tengok pun rasa macam sejuk hati. Saya ingat masa sedikit masa arwah almarhum ayah saya, lepas dia meninggalkan bumi ni, dia anak-anak semua berkumpul dengan cucu-cucu semua, bacalah Al-Quran sehingga 30 juzuk dalam lebih kurang dalam masa sejam lebih begitu, paksa ramai kan. Tapi selepas khatam bacaan Al-Quran, nampak sebelum memandikan jenazah itu, nampaklah wajah itu berseri. Mudah-mudahan tu satu kita tak tahu, tapi mudah-mudahan tu petanda baiklah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita harap. Alhamdulillah. Baik, kita tengok sikit ayat ini, memang sebutan dia pun berbelit-belit juga. Maka saya tengok kita boleh betulkan lafaz demi lafaz pada ayat 106. Kita lihat di paparan kita yang pertama, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, menjelaskan satu persatu perkataan dalam ayat ini. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, sampai situ dulu. Okey, yang pertama ada perkataan yauma, itu biasa. Okey, kemudian tabyaddu, yauma tabyaddu. Okey, bercampur-campur. Ada huruf ta, ada huruf ba yang qalqalahnya bila mati, ada ya yang mana tabya, itu dalam keadaan yang nipis kesemuanya. Bertemu pula satu huruf yang sangat tebal, yang sangat hebat, huruf dad di hujung perkataan tabyaddu, sehingga kadang-kadang bila ada dad sebutir kat hujung tu menyebabkan ta pun kadang-kadang terbabas. Yauma tab Allah, dia nampak dad dia takut awal-awal lagi sampai ta dia menjadi ta dah. Ba jadi ba, jadi ba dah. Yauma tabyaddu Allah. Jadi itu kesilapan yang banyak berlaku, terpengaruh dengan huruf-huruf yang sebelum selepas. Maka jaga tabyaddu, hujung saja yang ditebalkan. Yauma tabyaddu, 1 2 mula. Yauma tabyaddu, yauma tabyaddu, yauma tabyaddu, ya yaddu, jangan yo ya. Yauma tabyaddu, yauma tabyaddu. Begitu bunyinya. Penonton-penonton di rumah juga sama-samalah kita cuba sebutkan kalimah ni supaya dapat betulkan. Kemudian bertemu pula dengan perkataan wujuh, waw yang berbaris di depan. Dahlah dad tadi baris depan dah. Temu dengan waw pula berbaris di hadapan supaya waw tu tidak tenggelam di tengah-tengah antara dad dan jim itu. Wu mesti ada bunyi wu. Yauma tabyaddu wujuh. 1 2 mula. Yauma tabyaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh. Wu tu didengari baris di hadapan. Jangan yauma tabyaddu wujuh, duju. Bunyi du, lepas tu bunyi ju. Waw hanya ditekan dengan intonasi suara saja, tapi makhrajnya tak kena. Sebab kebetulan dot tu bagi depan dah. Jadi nak sebut waw tu pakai sekali arung jadi. Tak boleh begitu, sekali borong tak boleh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Satu dong. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa
وتسود وجوه dan kebetulan pula waw yang berbaris di hadapan ada dua. Perkataan wujuh di hujung pun ada satu. Okey. Yauma tabyaddu satu. Wujuh bila kita sambung yang di hujung wujuh itu masuk dengan waw, ada idgham lagi kat situ. Wujuhun wa taswaddu wujuh. Satu, dua, mula. Yau, okey, daripada awal. Yauma, satu, dua, mula. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. 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 Okey, kalau kalah pada ba tu ringan saja, jangan yauma jangan putus tu terlalu lama sebab dia qalqalah yang sughra yang paling ringan sekali. Okey, berada di tengah-tengah perkataan ataupun kita kata tengah kalam yauma tabyaddu, jangan yauma tabyad yang kita nak tabyaddu yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kalau ha di hujung tu, wakaf tu nak bunyi cantik. Wujuh. Begitu. Sebut, satu, dua, mula. Wujuh. Jangan dalam keadaan masih lagi muncung. Sebab muncung itu pada jim bagi depan tu. Wujuh. Kurang cantik. Wujuh. Ha dalam keadaan kita tarik balik mulut kita, center balik. Supaya ha tu keluar dapat cantik dengan dalam keadaan nipis. Ha. Wujuh. Begitu. Wujuh. Sekali lagi. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kita habiskan. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ. Saya tak pasti tu berkerut tadi tu sebab panjang ke sebab tinggi. Kan? Kedua-dua. Kan? Sebenarnya ayat ni dia tak panjang. Struktur ayat terpanjang, tapi kalau kita tengok tak ada mak jaiz yang mak wajib tak ada, yang mak lebih pada dua tak ada. Gunah pun tak ada. Sebab tu semua sampai tadi kan. Nampak je ayat tu macam satu baris tengah tapi sikit je. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah, mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan wajah yang berseri-seri kepada kita pada hari kita bertemu dengannya insya-Allah. Rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia, bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya, dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 106 hingga 108 sebagai satu panduan daripada Allah SWT. Dua kumpulan manusia yang perlu kita jadikan sebagai panduan dan pilihan, sama ada wajah berseri ataupun wajah yang muram durja, yang hitam kerana sugul kepada cabaran dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat ayat 108 sebagai satu kesimpulan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jelas hala tuju kehidupan kita memilih antara dua kumpulan di antara dua jalan. Ayat 108 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat terakhir untuk yang sesi terakhir pula, ataupun pada ayat yang terakhir pada muka surat yang ke-63 menjadi kesimpulan kita. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang besar pada kali ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqqi wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. 108 Surah Al-Baqarah. 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 108 Surah
Surah Al-Azim ayat 108, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar dan Allah tidak berkehendak untuk menzalimi sesiapa pun di seluruh alam. Dalam ayat ini sebagai satu kesimpulan awal sebelum kita berganjak lagi kepada sekitar 100 ayat ke hadapan daripada surah Ali Imran, di mana apabila Allah meletakkan tilka ayatullah, semua itu adalah ayat-ayat Allah, satu kefahamannya ialah merujuk kepada beberapa ayat sebelum ini. Tetapi lebih daripada itu, ia merujuk kepada beberapa puluh ayat sehinggalah seawal-awal surah Ali Imran, Ustaz. Ya, bercerita tentang semua ini adalah ayat-ayat Allah. Apa cerita dalam surah Ali Imran yang telah kita belajar? Kita bercakap tentang hujah yang Allah bekalkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ahli kitab. Allah bawakan tentang Isa itu adalah putera kepada Maryam dan dia sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu tak ada bapa, tak ada ibu. Nabi Isa ini tidak ada ayah. Allah bawakan hujah tentang Nabi Ibrahim ini sebagai orang Islam, bukannya Yahudi ataupun Nasrani, tidak pernah mensyirikkan Allah SWT. Allah bawakan bukti demi bukti, itulah ayat-ayat daripada Allah SWT. Lebih daripada itu, Allah bawakan tentang realiti kerosakan umat Yahudi, kerosakan yang dibawakan oleh pendeta-pendeta, ustaz-ustaz pada zaman Yahudi ataupun orang-orang Nasrani untuk menjadi hujah kepada Nabi SAW untuk membongkar kebobrokan, kerosakan yang ada sehingga kan mereka terkesima, maksudnya terkejut. Macam mana Nabi tahu, ya? Contohnya pendeta mengabdikan, ya, kalau boleh dia punya follower itu tolong bayar dia, tolong jadi hamba kepada pendeta-pendeta yang ada, ustaz-ustaz mereka, dan perkara ini menyebabkan mereka terkejut. Dan Allah nyatakan natluha, kami bacakan, tilawahkan semua ini alaika bil haqq, kepada kamu, membawa kepada kebenaran bersama dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah al-haq, maksud lain adalah kebenaran, adalah tujuan, kerana inilah jalan kehidupan kita. Kita perlu berada di atas jalan kebenaran dan kebenaran ini akan membawa kepada tujuan hidup. Misalnya kalau ada orang tanya apakah tujuan hidup, hakikah kehidupan, ya, hakikah kehidupan, hakikat kehidupan kita adalah menuju kepada al-haq, iaitu nama lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar al-haq, kita berada di atas jalan al-haq untuk menuju kepada al-haq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana nak mencapai perkara ini? Sudah tentunya perlukan kepada ayat-ayat Allah sebagai hujah yang berasaskan daripada wahyu, bukan sekadar kita teka-teka di dalam kehidupan kita. Dan di hujung itu Allah bawakan wamallahu yuridu zulman lil alamin, dan tidak pernah sama sekali Allah ini menghendaki kepada kezaliman kepada seluruh alam. Kerana bercakap tadi tentang muka berseri, muka tak berseri tadi itu, ada je orang yang beli kosmetik sampai beribu-ribu, berjuta pun ada, ya, dia buat operation sana sini, lepas tu muka tak cantik juga. Kan, muka tak jadi, dia makin lagi rashing, merah-merah apa sebagainya. Jadi nak ceritanya kosmetik dekat dunia ini dia labur macam mana pun kadang-kadang tak berapa okey juga, ya. Ada kezaliman yang berlaku walaupun sudah operate, sudah pun beli produk-produk yang ada. Itu satu. Maksudnya bila cakap pasal Allah, Allah memang janji dapat muka berseri dengan buat apa yang Allah nyatakan, tidak ada masalah. Memang confirm. Kerana Allah saja yang tak zalim. Ya, produk-produk kosmetik tu tak semestinya menghasilkan apa yang dijanjikan bulan dan bintang. Nombor satu. Yang keduanya, bila bercakap tentang kezaliman, biasa orang cakap kezaliman ni boleh berlaku ketika ada orang diadili, Ustaz. Ketika diadili, ya, kalau katakan di akhirat nanti ada orang kata, oh mungkinlah nanti tersilap Allah mengadili sebagainya. Tapi sebenarnya hakikat itu hanya pada manusia saja. Kalau kita pergi ke mahkamah, kadang-kadang ada berita, Ustaz, kan, mencuri RM200 kena penjara. Yang curi 2 juta, 20 juta masih jadi pemimpin lagi, contohnya, kan. Itu petanda bahawa ada kezaliman yang berlaku di peringkat pengadilan ataupun di peringkat manusia ini sendiri. Ataupun lebih daripada itu ialah bercakap tentang Nabi Yusuf. Kalau kita ambil cerita zaman dahulu, Nabi Yusuf yang baik itu diletakkan dalam penjara. Kalau nak kira adakah zalim, memang zalim. Tetapi itulah hakikat di dunia ini, sehingga kan bagi kita, bila kita tahu bahawa sebenarnya adakah saya ini akan diadili dengan sebenar-benarnya,
Apabila sampai di akhirat, Allah menyatakan wa mallahu yuridu zulman lil alamin, tidak akan berlaku seperti mahkamah di dunia, tidak berlaku seperti kosmetik di dunia maksudnya untuk jadikan muka berseri, kerana ini adalah Allah yang menjadikan muka berseri dengan pengadilan yang al-haq, yang betul-betul. Kerana apa? Kerana Allah tahu semua, Ustaz. Yang pengadilan di dunia ini orang tak tahu. Orang boleh kena scam je kan. Tutup sikit fakta, tutup sikit, bagi sikit kan. Selesailah kes kan. Tetapi di dunia, di akhirat nanti, bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh pun untuk rasuah Tuhan kan. Allah mengetahui segala-gala apa yang ada di atas muka bumi ini, sehingga kan siapa yang berbuat takwa, yang berpegang kepada Quran, yang menyeru kepada al-khair, Allah akan berikan ganjaran muka yang berseri-seri menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kesimpulan pada ayat 108 yang kita ingin baca sekali lagi agar kita jelas bahawa perjalanan kita bersama surah Ali Imran adalah atas kebenaran untuk menuju kepada al-haq, Tuhan yang maha benar, bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Sadaqallah. Surah Al-Azim membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu resolusi kesimpulan kita. Yang pertama, jauhi kemungkaran dan kekal dalam keimanan. Nombor satu. Yang kedua, kita jadikan ilmu sebagai alat untuk mencapai kesatuan dan perpaduan, bukannya perselisihan yang menyebabkan tafarraqu, iaitu berpecah belah di antara manusia. Dan sudah tentu sumber ilmu itu pastikan daripada hablullah, iaitu daripada Al-Quran. Yang ketiga, sampaikan mesej-mesej Islam dan mengajak manusia dekat kepadanya, kerana itu adalah satu daripada 3 perkara untuk menjemput rahmat Allah, sehinggakan muka kita berseri di akhirat sana. Kita berdoa Allah izinkan kita melakukan 3 perkara transformasi untuk kita menuju Tuhan. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Quran wa akrimna bil Quran wa nawwirna bil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Rahmatilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Cahayakanlah kami dengan cahaya daripada Al-Quran ya Allah. Serikanlah wajah kami dengan seri daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sebagaimana orang-orang yang mendapat nikmat daripada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari akhirat nanti ya Allah. Serikanlah wajah kami ya Allah, jadikanlah wajah kami wajah-wajah yang bercahaya kerana iman kami ya Allah di dunia dahulu ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang dekat-dekat dengan kepada-Mu ya Allah. Dan bila kepada kami rahmat-Mu ya Allah, serta berilah kepada kami kebaikan dunia dan hari akhirat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang berseri wajah di akhirat, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya, di syurga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita bersama. Kita hidupkan. Tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera, pada nombor di talian untuk dihubungi, untuk melaksanakan pelbagai aktiviti meningkatkan takwa, berhubung dengan hablullah, dengan Al-Quran, di rumah ngaji, menghasilkan produk-produk buku, program digital, kajian Al-Quran dan hadis, dan seterusnya. Sudah pastinya semua ini adalah untuk menyuruh manusia kepada al-khair, kepada Islam dan kebaikan. Inilah satu platform bersama, dan insyaAllah kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk melihat bagaimana ciri khairah ummah, bagaimana menjadi umat terbaik. Adakah lahir Islam sudah jadi terbaik, ataupun ada syarat-syarat tambahan daripada Al-Quran. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah.
واجعله لنا هجتين